So. Okay. Okay, so let's start now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to all students. Thank you for joining the Dynamics class today. So today we will finish basically chapter 2 lah. So I will try to cover 2 more subtopics. I think in the previous class before mid-semester break, I have covered one subtopic in chapter 2, which is the equation of motion rectangular component. I'm not sure saya ada masuk sikit tak yang normal and tangential component dalam kelas yang sebelum ni. Ada siapa ingat tak? Yang kita buat face to face di dewan apa DK 300 tu, dewan kuliah tu. Ada masuk sikit tak tajuk ni? Okay, tak apa. So today I will cover this topic as well as another topic that is equation of motion cylindrical components. So in Kalam, I have uploaded all materials. Perhaps I can show in Kalam. Let me open Kalam. Okay. Okay, so if you go into Kalam, on the left hand side ni you akan nampak dah ada sampai week 7 lah. So saya dah upload material sehingga week 7. So kalau you klik week 6 ni, ialah material daripada yang kelas sebelum ni, which is saya dah cover equation of motion rectangular component. So today we are going into equation of motion normal and tangential component. And then saya dah upload juga equation of motion cylindrical component dalam week 7. So basically kita selesai lah kita akan selesai chapter 2 by today lah. Okay, by today kita akan selesai chapter 2. So I have also uploaded the lecture notes. Okay, lecture notes ni dalam PDF file lah. Saya punya slide. So later maybe I will upload a few tutorial questions from these 3 subtopic. So you can try to do it at home. And on Wednesday nanti kita akan kita akan discuss the tutorial lah. Okay, so let me go back to the slides. Okay, so today we are going to cover, first is the equation of motion normal and tangential component. Okay, so saya dah maklumkan dalam kelas yang sebelum ni, what is the meaning of equation of motion? Equation of motion is basically the Newton's second law of motion lah. F equals to ma tu kita panggil juga sebagai equation of motion. Okay, so ini apa yang kita akan cover dalam kelas dalam section yang yang pertama ni sebelum kita masuk kepada topik yang kedua. So we will understand bila kita perlu guna anti-coordinate instead of rectangular coordinate. Okay, and then kita akan recap semula, kita akan ingat balik apa formula yang kita dah belajar dalam chapter 1 untuk calculate AT, tangential acceleration, dan juga AN, iaitu normal acceleration. Okay, and then kita akan tengok a few example problems lah, macam mana kita solve problem tu menggunakan anti-component ataupun normal and tangential component. Okay, dalam kelas yang sebelum ni saya ada mention tentang inertial reference frame. Ini basically ialah coordinate system yang kita akan gunakan untuk solve problem when it comes to this chapter 2. So basically kita ada 3 coordinate system lah yang kita dah belajar since chapter 1 lagi.
rectangular coordinate ni ialah normal XY coordinate yang biasa kita tengok. Normal and tangential coordinate ini menggunakan tangent kepada path pergerakan objek itu, so dia jadi tangential coordinate, dan normal axis tu ialah 90 degrees kepada tangential coordinate tersebut. Dan cylindrical component ni kita gunakan apabila pergerakan tu melibatkan three dimensional motion ataupun dia motion dalam bentuk helical yang berpusing turun ke bawah, tu sebagai contoh. So inertial reference frame ini kita boleh juga panggil sebagai coordinate system lah. So ada 3 jenis coordinate system. Okay, in the previous lesson we learn about rectangular coordinate to be used in the equation of motion. So kita ada force in 3 axis lah, in x axis, in y axis, and if the problem involve 3-dimensional problem, dia akan ada force in z axis. Okay, so basically dalam setiap axis ni kita boleh tulis equation of motion ataupun kita boleh tulis Newton's second law of motion F sama dengan ma ni. So untuk x axis kita tulis Fx equal to max. Untuk Fy equals to may, dan Fz equals to maz. Okay. So ini yang rectangular coordinate. Which is used for rectilinear motion. Okay, rectilinear motion kita dah tahu apa rectilinear motion ialah apabila objek itu bergerak dalam straight line path. So dia ialah rectilinear motion. So bila kita tengok problem tu straight line je, kita akan guna rectangular coordinate untuk solve the problem. Okay, sekarang ni kita cuba remember balik berkenaan normal and tangential coordinate yang kita dah belajar dalam chapter 1. Okay, so sekarang ni objek bergerak dalam curve punya path, bukan lagi rectilinear tapi curvilinear. Okay, dia curvilinear motion. So kita nampak dia bergerak dalam curve ni. So saya dah bagi tahu setiap curve ni boleh mewakili satu arc ataupun sebahagian kecil daripada circle yang besar. Okay, sebagai contoh di kawasan ini sebahagian kecil ni merupakan mewakili path ini, dia sebenarnya belong to a bigger circle macam ni. Okay, so in that case kita akan ada titik tengah kepada circle ini. Okay, the center point of the circle, and the radius radius of this big circle is kita tulis sebagai rho. Okay, biasanya dalam mungkin sebelum ni you jumpa dia tulis sebagai R, kadang-kadang tulis sebagai R, tapi dalam dynamics untuk chapter ini kita gunakan rho sebagai radius. Okay, rho sebagai radius. Okay, then kalau kita lihat kepada path ini, so tangent kepada path pada ketika ini ialah ke arah sinilah, ini tangential. So ini akan menjadi kita punya tangential coordinate. Okay, apabila tangential coordinate ke sini, kita akan ada satu lagi normal axis iaitu pointing ke arah O. Okay, so pointing ke arah O ialah normal axis. So ini akan jadi 90 degrees. Okay, tangential dan normal axis ni mesti perpendicular 90 degrees to each other. Okay, so ini just recap je lah. Tangential axis ni tangent to the path, normal axis is pointing to the center of the circle. Okay, so dalam chapter 2 ini, chapter 2, when we go to the equation of motion, then we can write the force in tangential coordinate, tangential axis, kita tulis sebagai Ft. Okay, Ft sama dengan mat. And then forces in normal axis we write as Fn sama dengan man. Okay, and then dalam certain cases, kalau ada problem related to 3-dimensional problem, axis yang di dalam axis yang ke atas ini untuk 3-dimensional problem dikenali sebagai binormal axis B. Okay, binormal axis B. Tapi jaranglah ada problem yang involve 3-dimensional macam ni. Cuma forces dalam binormal axis ini kalau ada, dia ialah sama dengan kosong.
Okay, dia sama dengan kosong sebab no motion in binormal axis. There is no motion sebab motion ni hanya bergerak dalam tangential dan juga normal axis sahaja. So dia tidak bergerak dalam binormal axis. Therefore FB punya force ni sama dengan kosong. Okay, tak ada acceleration lah. Tak ada acceleration in the binormal axis. Okay. Okay, so dalam chapter 1 kita dah belajar the formula untuk kita calculate AT dan juga AN. Okay. AT ini dalam chapter 1 kita belajar AT sama dengan V dot. Okay, V dot. So kita boleh tulis juga FT ini sama dengan M darab V dot. Kita gantikan AT ni dengan V dot. Okay. Untuk normal axis, kita dah belajar AN, normal acceleration sebelum ini sebagai V square over rho. Okay. So kita boleh tulis Fn ini sebagai M darab V square over rho. So ini formula yang kita perlu ingatlah. Basically yang kita kena tahu, AT sama dengan V dot, AN sama dengan V square over rho. Dan F sama dengan MA ni samalah untuk apa-apa axis, kita tetap guna F sama dengan MA. Cuma dalam tangential axis ni sebab kita tahu AT sama dengan V dot, jadi kita boleh tukarlah. Kita boleh tukar cara tulis ni. MAT sama juga dengan MV dot. Samalah dengan MAN sama juga dengan MV square over rho. Okay. So analysis procedure. Pertama sekali kita kena define normal and tangential coordinate lah. So bila kita diberi problem, kita tengok kepada figure yang diberi, kita kena define ke arah mana tangential axis dan 90 darjah ataupun perpendicular to the tangential axis will be normal axis pointing to the center of the center point of the circle. And then kita kena draw free body diagram sama macam rectangular component juga. Free body diagram is very important to show all the external forces acting on the object, on the particle. And the third analysis procedure is to draw kinetic diagram. So seperti yang saya dah tunjuk dalam kelas yang lepas, free body diagram untuk tunjuk komponen sebelah kiri equation F sama dengan MA, iaitu total F ni, dan kinetic diagram untuk tunjuk sebelah kanan, which is MA. Okay, F sama dengan MA, dia punya equation. So free body diagram akan tunjuk the component of F, the forces. Kinetic diagram will show the component of MA, which is the dipanggil sebagai inertia force, iaitu MAT dan MAN lah dalam kes ni sebab kita menggunakan tangential and normal axis. Okay, and then the particles normal acceleration always act in positive n direction. Okay, dia untuk normal punya komponen mesti sentiasa point ke center of the circle tadilah. Dia tak mungkin dia point ke sebelah satu lagi. So dia mesti sentiasa positif. And then if the tangential acceleration is unknown, kita tak tahu tangential acceleration ni direction dia ke arah mana, so kita assume dahulu dia bertindak dalam arah positif. Okay, assume it is positive. And then tadilah the equation ataupun formula yang kita kena remember from chapter 1 kita bawa masuk dalam chapter 2 ini. AT sama dengan V dot, and then AT ds sama dengan V dv. Okay, yang ni samalah daripada kinematik punya basic kinematics equation yang 3 tu. And then AN sama dengan V square over rho. Kalau rho ni diberi dalam soalan, kita boleh straight away ambil sahaja value rho tersebut. Kalau dia tak bagi dan dia beri the function of the path tu, kita akan boleh calculate the value of rho menggunakan formula ini. Okay, yang sebelum ni pun saya dah tunjuk contoh, saya dah bagi tahu tentang ini. Rho sama dengan 1 tambah dy dx square, kesemua ini to the power of 3 over 2 divided by d2 ataupun d square y over dx square. Okay, d2y over dx square di bawah ini.
So ini kita akan dapat value of rho ataupun radius tadi. Kita dapat value radius, and then when we have the radius rho, kita boleh masukkan dalam equation ini to get the normal acceleration. Okay, so basically sama sahajalah dengan apa yang kita dah belajar dalam chapter 1, cuma kita akan gunakan AT dan AN ini dalam bentuk equation of motion, iaitu F equals to MA tadilah. F equals to MA, so dalam kes ni AT dan juga AN. Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya tunjukkan a few examples? Any question? No, sir. Okay, yang lain? Okay, so kalau tak ada soalan, saya teruskan dulu kepada contoh soalan lah, example problem. And if you have question, boleh terus tanyalah. Just interrupt me and then terus tanya soalan, saya akan cuba jawab lah. Okay, so let's look at example problem number 1. If 10 kg ball has a velocity of 3 meter per second when it is at position A. Okay, pertama sekali kita tengok gambar ni. So kalau kita tengok gambar ni, ada satu tali, ada satu ball, ada satu dia panggil apa ni, macam center point ataupun pivot point dekat sini lah. So bola ni akan pusing keliling macam ni. Okay, pusing keliling center point ini. So straight away kita tahu path ataupun perjalanan bola ini bukanlah satu straight line, bukan rectilinear, sebab dia akan follow path yang circular macam ni. Therefore kita terus tahu bahawa problem ini kita tak boleh solve guna rectilinear punya komponen. Kita mesti gunakan normal and tangential component. Okay, kita mesti guna normal and tangential component because this is a curvilinear motion problem. Okay, so kita balik kepada soalan. When it is at position A along vertical path. Okay, vertical path ni dia pusing macam ni lah. Okay, so determine the tension in the cord. Okay, so bila tali ni, bola ni berpusing, bola ni dipegang oleh tali ni, so akan ada force dalam tali. So force dalam tali, dalam string, dalam cord ini, whatever apa jenis tali lah, kadang-kadang dia panggil rope, kadang-kadang dipanggil string, kadang-kadang dipanggil cord. Dalam contoh ni dia tulis cord, tension in the cord. So apa sahaja jenis tali yang memegang satu objek yang ada berat, so dia akan ada tension develop dalam tali tu. Okay, force yang berada dalam tali tu kita panggil sebagai tension. Okay, so determine the tension in the cord and the increase in speed of ball. Apa maksud increase in the speed of ball? Ini maksud dia acceleration lah. Berapa banyak pertambahan speed, pertambahan kelajuan. Jadi pertambahan kelajuan tu sama dengan pecutan lah, sama dengan acceleration. So dia nak tahu what is tension in the cord dan what is the acceleration at this moment, pada ketika bola ni sampai ke point A. Okay. So kalau ikutkan kita punya analysis procedure tadi, we have to define the coordinate system dulu, and then we have to draw free body diagram and the kinetic diagram. Okay, so basically let me draw it first. Okay, so dalam kes ni kita tahu dia bergerak ke sini, therefore tangent kepada path ini ialah ke arah sinilah. So this will be the tangential axis. Okay, tangential axis ke arah sini, ni tangent lah, T. Okay, so saya tulis ni sebagai T. Alright. So normal axis ke arah mana? Siapa-siapa boleh bantu saya? Normal axis tadi kita bagi tahu normal mesti ke arah ke arah O. Okey, ke arah O, dan dia 90 darjah daripada tangent punya axis. So mesti dia pointing ke sini, ke arah O. Okey, so macam tu, ke dalam. Okey, so ini akan jadi normal axis.
Ini ialah normal axis. Alright. Okay, so sekarang kita dah define kita punya coordinate system. Okay, selepas kita define coordinate system, kita akan lukis free body diagram. Free body diagram ni apa? Free body diagram akan menunjukkan apa sahaja force yang bertindak pada bola A, pada bola A pula. Pada bola ni lah, pada bola 10 kg ni. Okey, yang pertama, setiap objek mesti ada weight, mesti ada berat dia. So weight ialah M darab G, mg. So dia mesti ke bawah. Walaupun bola tu ataupun walaupun objek tu berada pada kedudukan yang sengit ke yang apa sahaja kedudukan, dia gravity mesti bertindak ke bawah, straight ke bawah. Dia tak boleh bertindak ke arah tangent ni, tak boleh. Okey, weight mesti straight ke bawah. Okey. Apa lagi force yang kita ada yang bertindak pada bola ini? Kita dah ada weight ke bawah. Tadi saya dah bagi tahu dalam tali, dalam cord tadi ada force apa tadi yang akan develop? Tension. Tension. Okey, so akan ada tension. So tension sekarang ni kita tunjukkan ke arah sana lah. Okey, so saya padam sekejap. Okey, so saya padam, kita dah tahu dah tangential ke sini, normal ke O. Okey, so ada tension bertindak ke arah sana lah, ke arah tali. Sebenarnya kalau kita potong tengah-tengah tali tu, dia akan ada tension ke sini dari tali, tension ke sini. So memang dalam tension tu dia bertindak dua hala macam tu lah. Tapi untuk dari bola kita lukis satu sahaja, tension ke arah titik O. Okey, so ini dua force yang bertindak pada bola ini. Okey. And then selepas kita lukis free body diagram, kita lukis kinetic diagram menunjukkan arah acceleration tadi. Okey, kita nak tunjuk yang komponen MA tadi, dia bertindak ke arah mana. Okey, so yang pertama kita ada AT lah, AT dalam tangential punya axis. So tadi kita dah tunjuk tangential axis ke arah ni, jadi AT pun ke arah sini, ke arah bawah sinilah. Dan satu lagi force yang ada ialah normal acceleration, iaitu AN, tunjuk ke arah center point O. Okey, so itu selesailah dua free body diagram, ada dua arrow, dua komponen. Kinetic diagram pun ada dua, AT dan AN. Sebenarnya kinetic diagram sepatutnya you tulis MAT dan MAN. Ini saya terlupa tulis huruf M sebab dia punya equation of motion tu F sama dengan MA. So F kita dah senaraikan dekat sini, yang warna merah, yang warna biru ni sepatutnya MAT dan juga MAN untuk menunjukkan dia ialah kinetic diagram. Okay, so bila kita dah lukis free body diagram dan juga kinetic diagram, kita akan mula tulis the equation of motion. So equation of motion pertama ialah total Ft sama dengan MAT. Okay. So kita tengok dalam tangential axis. Yang ini tangential axis. Apa force yang ada dalam tangential axis? Iaitulah weight ini. Weight ni kita boleh pecahkan kepada dua komponen. Okay, saya lukis sikit. Sekejap. Kita ambil warna green lah. Okay. So mg ni kita boleh pecahkan satu dalam komponen sini. Okay, this will be one component of mg. Satu lagi dalam komponen ke sini. Okay, following. So ini akan jadi komponen T, tangential punya komponen. Dan ini akan jadi normal component of mg. Mg untuk normal component. Okay, sebab dia tak boleh bertindak ke atas sini sebab mg ni ke bawah. Jadi mesti satu ke sini, satu ke bawah. Jadi untuk normal ni dia ialah negatif lah. Mg ni ialah negatif ke arah bagi arah normal axis. Okay, so kita ada kita tahu sini 45 darjah, bermakna dekat sini pun 45 darjah. So di bawah ni pun 45 darjah jugalah. So dalam tangential component mg cos 45 ke sini, ke arah sama arah dengan tangential. Jadi dia positif. Okay, positif mg cos 45 sama dengan MAT.
Okay, so kat sini nampak M dengan M ni kita boleh potong lah. M dengan M boleh potong. So kita tinggal AT sama dengan G ni 9.81 cos 45 darjah. Okay, M ni boleh potong 2. Okay, and then kita dapatlah AT sama dengan 6.937 meter per second square. Itu baru tangential acceleration. Dia suruh cari tadi acceleration. Jadi kita kena cari dua-dua acceleration dan kita kena cari dia punya magnitude lah. Okay, so bila selesai tangential punya axis, kita akan pergi ke normal axis. Kita pergi ke normal axis. Okay, kita tahu Fn sama dengan M darab V square over rho. Okay, Fn sama dengan M V square over rho. V square over rho ni ialah An lah. Dia sebenarnya Fn sama dengan M darab An. So An ni sama dengan V square over rho. Okay. Kita tengok force pada normal axis. Okay. Pada normal axis ni, sepanjang normal axis ni ada tension ke arah positif. Okay, sebab positif dia ke sini. Kita dah tahu positif ke sini. Jadi T ni positif tension. So T positif. And then kita ada mg punya komponen ke sini. Tadi saya dah tunjuk. So mg punya komponen ni mg sin 45 darjah ke arah bertentangan, which is negatif. So dia akan jadi negatif mg sin 45. Sama dengan m v square over rho. Sama dengan m darab v is given 3 meter per second. So 3 square. Rho ialah radius ni lah. Radius ni kita diberi juga 2 meter. So divided by 2. Okay, so in the end kita dapat T sama dengan 114.4 Newton. 114.4 Newton. This is the tension. Okay. Okay, this is the tension. So, okay, so increase of speed of the ball ni is basically 80 lah, sebab dia nak tahu dekat sini je. Dia tak nak tahu acceleration yang ke arah normal ni. Ini dipanggil sebagai centripetal punya acceleration, tapi dia nak tahu pertambahan speed ni ialah yang tangential saja. So tadi saya silap lah, kita tak perlu calculate magnitude. So basically ini telah menjawab soalan inilah. So the increase in the speed of ball ialah AT sama dengan 6.9 meter per second square, dan tension developed in the court ni ialah 114 Newton. Okay. Ada soalan untuk example number 1? Okay. So kalau tak ada soalan, kita akan proceed ke example problem number 2. Okay. A girl having a mass of 15 kg. Okay, girl ni have a mass of 15 kg, sits motionless relative to the surface of a horizontal platform at a distance 5 meter from the center. So budak perempuan ni, the girl, distance daripada center of this platform ni ialah 5 meter, dan dia tidak bergerak relative to the surface ni. Maksudnya dia static di atas surface, tapi surface ni sedang berpusing. Okay. If the angular motion of the platform is slowly increased so that the girl's tangential component of acceleration can be neglected. So maksudnya dia kata platform ini dipusing slowly increase, so tangential component ni AT sama dengan kosong. Can be neglected ni kita boleh assume dia sama dengan kosong. Determine the maximum speed which the girl will have before she begins to slip off the platform. Berapa laju platform ni boleh pusing sampailah budak perempuan ni akan terjatuh daripada platform ni. Sebab dia sekarang ni dia duduk diam sahaja di atas platform, dan platform ni mula bergerak, dan bergerak semakin laju secara slowly increase. Okay. Dan dia bagi tahu juga the coefficient of friction. Okay, ada friction lah antara badan budak perempuan ni dan juga platform ini yang menyebabkan dia boleh stay di atas platform itu. Tapi apabila speed pusingan ini terlalu laju,
friction ni tidak boleh tampung lagi dan budak perempuan ni akan jatuh lah. So bila ataupun ditanya maximum speed, apakah speed yang paling tinggi yang boleh menyebabkan budak perempuan ni jatuh. Okay, so let's draw the free body diagram first. Okay, let's draw free body diagram. Kalau kita tengok sekarang ni problem ni involve 3D punya problem. Saya sengaja pilih problem ni untuk tunjuk macam mana problem yang involve 3-dimensional. Okay. So weight, berat budak perempuan ni dia bertindak ke arah mana? Boleh siapa-siapa tolong bagi tahu saya? Dia bertindak ke arah mana weight budak perempuan ni? Ke bawah. Ke bawah mana? Bawah dalam Z axis, ke bawah sini. Okey. Ya, betul. Weight dia akan bertindak ke bawah sini. Okey, sebelum tu let's draw the sekejap, saya pilih color lain sikit. Okey. Let's draw the tangential and normal axis dulu. You rasa tangential axis dia menghala ke mana? Siapa boleh tolong saya? Ke arah mana tangential axis? Z axis. X axis. X axis. Y axis. Y axis. Okey. Kalau kita tengok platform ini berpusing macam ni kan. Platform ni berpusing macam ni. So pada ketika ni tangential axis ialah tangent kepada path. Path dia ialah circle ni. So tangent kepada path ini ialah menghala ke sini lah. Nampak tak? Dia menghala ke sini. Ini ialah tangential axis. Tangent kepada path ni. So this will be T. Tangential axis. Okay, so kalau tangential axis ke sini, normal axis ke mana? Normal axis akan menghala ke mana? Z. Menghala ke center ni kan. Ni center dia. So normal axis akan hala ke center ini. Okay, nampak tak? This will be the normal axis. So ini ialah normal. Okay, Z axis ni dia jadi yang saya tunjuk sebelum ni lah, dalam slide sebelum ni, dia jadi binormal axis, which is in this direction. Dia akan jadi in this direction ni. Dia jadi axis B tadi, binormal. Ini akan jadi binormal axis. Okay. So, bila saya draw free body diagram, bila kita draw free body diagram, kita akan nampak ada mg of this girl ke bawah, which is dalam axis B tadi, dalam axis binormal. Lepas tu ada budak perempuan ni duduk di atas platform. So apabila ada contact antara dua objek, iaitu platform dan budak perempuan ni, akan ada normal force. Okay, normal force akan bertindak ke atas. So normal force bertindak ke atas juga dalam binormal axis. Dan akan ada friction, sebab friction ni kalau speed tu terlalu besar, friction ni akan kalah dengan speed tu. Budak perempuan ni akan terjatuh daripada platform, keluar ke arah sini. Okay, so friction ni akan bertindak dalam normal axis, ke arah normal axis. Okay. Okay. Sekarang kita lukis kinetic diagram. Okay, so bila kita tahu tangential axis ke arah ini, normal axis ke arah sini, so kita akan ada AT ke sini dan juga AN ke sana lah. Okay, MAN ke arah sini dan juga MAT ke sini. Tapi AT tadi dia dah bagi tahu, AT component, tangential component acceleration can be neglected. Jadi kita tahu kita tahu AT ni sama dengan kosong. Okay, kita tahu AT sama dengan kosong. Alright. Dalam slide yang sebelum ini saya dah tunjuk bahawa binormal axis ni total force dia sama dengan kosong sebab dia tak ada motion. So kalau you imagine pergerakan budak perempuan ni pun, dia hanya bergerak dalam ke arah tangential dan normal sahaja. Dia tidak bergerak atas dan bawah. Okay, so that's why
binormal axis ni sama dengan kosong. So kita tahu NA ke atas untuk binormal axis, mg ke bawah dan dia sama dengan kosong. So ini force yang ada dalam binormal axis. NA positif ke atas, mg negatif ke bawah. Jadi bila kita tulis left hand side, NA tolak mg. Right hand side sama dengan kosong. Jadi bila kita tulis macam ni, kita tahu NA sebenarnya sama dengan mg lah, kita boleh bawa mg ke sini. So kita dapat NA sama dengan M dia 15 darab dengan 9.81 G sama dengan 147.15 Newton. That is the normal force NA. Kenapa kita nak cari normal force ni? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa penting kita cari normal force? Untuk kira friction force. Yes, untuk kira friction. Friction force ini ialah mu darab dengan NA. So that's why penting kita cari normal force, sebab FR nanti ataupun FF ni friction force sama dengan mu 0.2 darab dengan NA. Okay, good. So dalam normal axis tadi kita dah belajar sebelum ni, Fn sama dengan M kali V square over rho. Okay, rho tahu tak sekarang ni? Rho kita tahu. Rho ni ialah 5 meter, dah bagi dah kat sini. This is rho, the radius. Okay, V square kita tak tahu. Okay, tak apa, tu kita tengok later. Sebab V square ni kita nak tahu maximum speed ini. Okay. So in normal axis hanya ada satu force sahaja, which is the friction force. Okay, FF sama dengan M darab V square over rho. Okay, so FF ni mu darab NA sama dengan M darab V square over rho. Okay, so mu sama dengan 0.2, NA sama dengan 147.15, M is 15 kg, V square kita tak tahu, rho is 5. So inilah V yang kita nak cari. Kalau V yang kita dapat ini 3.13 meter per second is the maximum velocity untuk budak perempuan ni stay on the platform. If V is larger than this, then friction ni tak boleh tampung lagi. Friction will cannot hold the girl, therefore the girl akan slip off the platform. Okay, so this is the maximum velocity lah. Which the girl, supaya the girl ni akan stay on the platform. Okay, do you have any question? No, sir. Okay, yang lain? Ada soalan tentang ni? Saya sengaja pilih contoh ini untuk tunjuk tentang binormal axis. Okay, tapi saya boleh bagi tahu you bahawa sangat rare lah soalan yang kita akan tanya tentang 3-dimensional ni, sebab untuk dynamics ini kita hanya fokus kepada 2-dimensional problem. Tapi ini just sekadar you punya knowledge lah. Okay, so kalau tak ada soalan, saya akan continue lagi with this question, example problem number 3. Determine the maximum constant speed, okay, at which 2 megagram. Okay, M besar ni ialah megagram. Macam you tengok megabyte, MB, M besar kan. Kalau M kecil dia jadi milli. Kalau dia tulis M kecil G dia jadi miligram. Tak logik lah. Kereta tu 2 miligram. So 2 megagram ni maksud dia mega ialah 10 darab 10 kuasa 6. 1 million. Mega is 1 million. Gram ialah 10 kuasa negatif 3. Sebab 1 kg sama dengan 1000 gram. So 1 gram sama dengan 10 darab 10 kuasa negatif 3 kg. So bila mega campur dengan gram ni, 10 kuasa 6 campur dengan 10 kuasa darab dengan 10 kuasa negatif 3, dia akan jadi 10 kuasa negatif 3 lah. So sebenarnya dia nak bagi tahu berat kereta ni ialah 2000 kg, 2000 kg. Okay, kalau you tengok 2 megagram, sebenarnya dia ialah 2000 kg. Okay. Can travel over the crest of the hill. Okay, kereta ni boleh naik ke atas puncak bukit ni without leaving the surface.
sorry, dia tak tanya apa, determine the maximum speed. Okay, apa speed maximum yang bila dia sampai ke atas puncak A ni dia stay, dia bukan sampai dan dia melompat. Dia kalau dia terlalu laju kan, you naik bumper ke, you naik satu bukit dengan kereta yang terlalu laju, sampai kat puncak ni kereta tu akan jump lah, akan melompat, mungkin jatuh somewhere dekat sini. So sekarang ni kita nak tahu apa speed yang maksimum supaya kereta ni stay je on the road. Okay, let's look at this problem. Okay, tapi saya nak emphasize di sini, you nampak dia bagi dalam dia bagi coordinate system ni X dengan Y. Tapi jangan confuse sebab motion kereta ni ialah curvilinear. Nampak motion kereta ni curvilinear. So dalam problem ni kita masih lagi perlu guna normal and tangential component. Kerana motion dia curvilinear. XY yang diberi ni XY axis yang diberi ni bukan untuk kereta ni, dia untuk tunjuk equation ataupun function of the path ni, sebab dia nak bagi tahu function jalan ni. Jalan ni boleh kita tulis dalam bentuk mathematical formula dia macam ni. Dia hyperbolic function kalau saya tak silap lah nama dia. So path yang kereta ni lalu kita boleh tulis mathematically sebagai y equals to 20 darab 1 minus x square over 10,000. Okay. So first apa yang kita nak tahu ialah apabila kereta berada di titik A. Ini yang kita nak tahu. So when we draw the free body diagram of the car at this instant, okay, before that let's define the tangential dan normal axis dulu. Pada ketika kereta sampai di A ni, tangential axis kita menghala ke mana? Siapa boleh bagi tahu saya? The direction of tangential axis. Left. To the left, yes. Ko, thank you Ko. So tangential axis is pointing this way. Okay, ni tangential axis. Dia straight line lah ni. Saya lukis ni ada sengit-sengit sikit tapi it's actually a straight line. So this will be the tangential axis. Where will be the normal axis? Downwards. Downwards. Normal axis 90 degrees kepada T dan dia ke arah bawah sini. Okay, this will be the normal axis. Kita tak tahulah titik tengah center point of this circle ni maybe somewhere kat bawah-bawah sini. So this will be normal axis lah, pointing to the center of this arc. Okay. And then we draw the free body diagram. Okay, saya tak apalah, ini you nampak kan. So free body diagram, the weight of the car is pointing downwards, mg. And then the car ni is in contact with the ground. So akan ada normal force NA. Let me draw with blue color dekat sini supaya kita nampak. Okay, ni NA ni dari bawah ke atas in this direction. This is NA. Okay. Alright, and then kita draw the apa nama ni? The MA component lah. Ni again saya terlupa tulis M. This should be MAT, the kinetic diagram. MAT ke arah tangential dan MAN ke arah normal axis. MAN ke bawah, MAT ke kiri. Okay. So, satu statement yang kita kena faham di sini, if the car is about to leave the road surface. So bila kereta tu tak in contact with the ground. Kalau kereta tu terlalu laju dan dia dah mula melompat daripada surface ni, normal axis tak ada lah. Normal axis jadi kosong lah apabila kereta tu tidak lagi in contact with the surface. So if the car is about to leave the road surface, NA sama dengan kosong. This is a statement that we have to know first. Okay, so kita tengok semua force ni bertindak dalam normal axis. Tak ada force yang bertindak dalam tangential axis.
So kita hanya fokus terus kepada normal axis lah. Fn sama dengan M darab V square over rho. Okay. Dekat sini ada problem sikit sebab rho kita tak tahu. Okay. Rho ni kita kena calculate lah. That's why dia bagi equation ataupun function of the path ini. Okay. So apa yang kita kena guna? Saya padam dulu ni. Expand. Okay. So apa yang kita kena guna ialah this apa dia panggil formula. This formula untuk calculate rho. Rho sama dengan 1 plus dy dx square semua ni to the power of 3 over 2 divided by d2y over dx square. Yang bawah ni modulus. Maksudnya kalau kita calculate d2y over dx square ni negatif, dia akan jadi positif juga. Sebab dia dalam modulus ni. Yang straight line ni maksud dia modulus. Okay. Modulus ni maksud dia kalau bawah ni value negatif, dia akan jadi positif juga. Itu maksud dia. Okay, so first kita calculate kedua-dua derivatif ni. So kita ada y sama dengan 20, kalau kita darabkan, kita akan dapat 20 minus 20x square over 10,000. Okay, so bila kita calculate dy dx, 20 yang depan ni akan hilang lah. So yang belakang ni dia akan jadi, dia tinggal negatif 2x over 10,000. So basically 20 yang depan ni pun hilang, 1 ni pun hilang. So kita tinggal minus 2x over 10,000. Ni dy dx. Yang bawah ni d2y over dx square ni kita differentiate sekali lagi. Differentiate sekali lagi yang ni. So bila differentiate sekali lagi yang ni, x ni hilang lah. Dia jadi negatif 2 over 10,000. Yang ni dia akan hilang negatif ni because of the modulus. Okay. So at x sama dengan kosong. Kat sini x sama dengan kosong ni. Nampak? Pada titik A ni dia dah bagi koordinat ni kan. Lepas tu saya cakap koordinat yang dia bagi xy ni bukan untuk kereta, dia sebenarnya untuk path ini. So at x sama dengan kosong, which is when the car is at point A, kita gantikan x sama dengan kosong dalam ni lah, dy dx ni. So dy dx akan jadi kosong bila x ni kosong. So dia jadi 1 plus 0. 0 ni kenapa? Sinilah dy dx ni kosong. Jadi y 1 plus 0 to the power of 3 over 2 divided by 2 bahagi 10,000 ni 0.004. Tapi dia hilang negatif dia. Pasal apa? Pasal this modulus here. Okay, modulus ni yang straight line ni. So whatever value down here, if it is negative, you remove the negative sign. Dia akan jadi positif juga bawah ni. So we have rho is basically equal to 250 meters. Okay, rho is 250 meters. Okay, so bila kita dah ada rho, kita boleh balik kepada equation of motion yang di atas ini. Okay, so Fn ni, kenapa tinggal mg sahaja? N kita ke bawah kan tadi, N kita tadi positif ke bawah. Jadi mg ni jadi positif lah. Na ni hilang sebab kita dah bagi tahu if the car is about to leave road surface, maknanya dia dah nak start melompat, Na tu akan jadi kosong sebab kereta tu tidak lagi in contact with the ground. Okay, so tinggal mg sama dengan mv square over rho. M ni boleh potong. So kita ada v square sama dengan rho darab g. So 250 ni boleh bawa ke sini, darab dengan 9.81 and kita square rootkan dia untuk dapatkan value v. So kita dapat v sama dengan 49.52 meter per second. This is the maximum velocity untuk kereta ni supaya dia tidak lift, dia tidak melompat lah, dia tidak jump when it reach point A di sini. Okay, ada soalan tentang example problem number 3? Do you have any question? Alright, so kalau tak ada soalan, let's see one more problem before we take a break, and then after the break kita akan masuk ke subtopic yang terakhir lah untuk chapter 2, so that by today we will finish chapter 2. Okay,
let's read the problem. The 2 kg pendulum bob. Okay, tadi bola, ini some a bigger ball lah. In my opinion, a bigger ball is called bob. Okay, bob, a pendulum bob. So ini masih juga connected dengan satu tali ataupun cord. Ini titik tengah dia. Okay, so motion dia macam ni, which is curvilinear lah. So therefore we have to use normal and tangential component. So 2 kg pendulum bob move in vertical plane. Okay, vertical plane ni plane yang vertical. Kalau horizontal plane tu dia plane yang horizontal macam ni, vertical yang macam ni lah. Okay, so dia tak bagi tahu bob ni move dalam dalam vertical plane yang macam ni. Ni plane lah. Plane ni ialah satu apa? Plane lah. Saya pun tak tahu bahasa Melayu dia apa plane. This is vertical plane, horizontal plane macam ni. So this motion is basically involve vertical plane macam ni lah. Bukan dalam plane yang horizontal. With a velocity of 8 meter per second when theta equals to 0. So pada sini 8 meter per second velocity. Determine the initial tension in the cord and also at the instant the bob reach theta equals to 30 degrees. Okay, initial tension and at the instant the bob reach 30 degrees. So basically dia suruh kita find the tension pada ketika initial. Okay, so basically saya lukis sikit supaya you jelas. Dalam tali ni akan ada tension. So ini position yang pertama. Ini position yang pertama di sini. So initial tension ialah apa tension pada ketika ini. This will be the tension T. Okay, ini tension yang pertama. Lepas tu at the instant theta sama dengan 30 degrees, dekat sini akan ada tension lagi di sini. So tension ni akan berubah lah. Tension ni akan berubah. So this is another tension T. Okay, so dia nak tahu tension yang ni, maybe kita boleh tulis ni sebagai T1, tension 1 and then tension 2. So dia nak suruh kita calculate apa initial tension T1 dan juga apa tension pada ketika theta equals to 30 degrees. Okay. Pada position yang pertama, where will be the tangential axis? Ada siapa-siapa boleh tunjuk saya tak? Boleh bagi tahu. Tangential axis kita pada this position dekat mana? Tangential axis. Upward. Sorry? Sekali lagi saya tak dengar. Atas. Ke atas, yes. So pada ketika ini, tangent kepada path pada ketika ini ialah ke atas. So this will be tangential axis. Okay, this is T axis. So normal axis ke mana? Normal axis ke center point lah. So dia mesti 90 degrees ke arah center point. So this will be the normal axis. Okay, ini ialah normal axis. Alright. Pada position kedua, tangential axis ke arah mana? Masih ke atas? The 90 degrees to tension. 90 degrees to tension. Yes, thank you by Haki. So sebab tu kita belajar sebelum ni, tangential and normal axis ni dia berubah-ubah mengikut kedudukan objek. So pada ketika objek ni berada di sini, tangent dia ialah ke sini. Tangential axis dia ke sini. This will be the tangential axis. Alright. So normal axis masih lagi pointing ke titik tengah, ke center point dan 90 degrees kepada tension. So in this case, here will be the normal axis. Alright. So this is very important for you to know how to define the axis untuk normal and tangential ni. So pada position yang pertama, ini axis dia. Bila dia dah bergerak, axis dia dah berubah. So calculation pun akan jadi berubah lah. Okay.
let's continue. So pada position yang pertama akan ada, let's draw the free body diagram lah. Dia akan ada weight mg ke bawah. And then dia ada tension. Okay, saya dah lukis potential ni. Dia ada tension ke kiri. And then dia ada AT, nampak? Okay, tangential axis AT. Dan dia ada AN ke sini. This is basically MAT dan MAN lah. Ni, yang biru ni mewakili kinetic diagram. Okay. So kita tak payah tengok lagi yang position kedua, kita tengok yang position pertama dulu. When theta equals to 0. Okay, when theta equals to 0, kita tengok pada normal axis dulu. Fn sama dengan m v square over rho. Rho kita tahu tak? Rho is given here. This is rho. 2 meter is rho. Okay, so kita tak payah calculate lah. What is the value of rho is already given. Okay, so kita tahu T, ada T ke arah kiri. Mass kita tahu 2. Velocity is 8. Okay, velocity is given here, 8 meter per second. 8 square divided by rho is 2. So kita dapat initial tension 64 Newton. Okay, ni tension pada position yang pertama kat sini. Tension yang kat sini 64 Newton. Okay. Now, kita tengok pula the instant Bob reach 30 degrees. Sekarang ni pada theta. Theta 30 degrees. Kita kena draw lagi free body diagram juga. Pada ketika ini, mg masih lagi point ke bawah. Saya dah pesan tadi, weight tak akan berubah. Dia mesti point ke bawah. Tak kira lah objek tu berada di mana pun, dia mesti pointing ke bawah. Tapi tension dah berubah. Nampak? Tadi tension straight ke kiri. Tapi sekarang ni tension dia follow tali ni. So tension dah berubah sedikit. Dah berubah, dia punya arah dah berubah. Okay, and then kita dah tengok tadi tangential and AT and AN pun dah kita dah define tadi. Okay, so bila sini theta, angle down here pun also will be theta lah. Okay, ini you dah belajar dalam trigonometry, dalam matematik. Kita boleh tahu dekat sini theta, angle sini sama dengan theta. So here will also be 30 degrees lah. Okay, so at theta sama dengan 30 degrees, kita tengok dulu pada tangential axis. Okay, kita tengok dulu tangential axis. Minus mg cos theta. Kenapa minus? Sebab tangential axis kita ke atas. Tapi mg punya komponen is pointing ke bawah. Ini mg punya komponen. Okay, saya boleh draw. Let me change the color to green. Okay, mg punya komponen is pointing in this direction. This is mg punya komponen, tangential component. So mg, negative mg cos theta sama dengan MAT. So MM ni boleh potong. Okay, MM ni kita boleh potong. Tu saya dah potong juga. So kita dapat AT sama dengan minus 9.81 cos theta. Okay, minus 9.81 cos theta. Theta ni sebenarnya kita dah tahu tapi saya tinggalkan dulu macam tu. Biar dulu. Okay, and then we go to the normal axis. Okay, Fn sama dengan m v square over rho. So in normal axis kita ada tension T, and then kita ada component of mg also positive. Component of mg satu lagi dia point ke sini juga, positif. So plus mg sin theta sama dengan mv square over rho. So kita dapat T, mg semua ni kita bawa ke sebelah sini, kita bawa ke sini. Okay. So kita ada 2v square over 2. Okay, 2 ni m, the mass. Ini rho v square, and then ini minus, ni bawa negatif, positif bawa ke sini jadi negatif lah, bawa ke sebelah sini, minus 2 times 9.81, g ni 9.81 sin theta. Okay, so kita dapat in the end dua-dua ni kita boleh potong, ini dua ni dengan ni potong, so dia jadi t sama dengan v square minus 19.62 sin theta. Okay, so kita dah dapat dua ni. Okay, kita dah dapat dua ni. AT sama dengan apa? T sama dengan apa? Okay. So kita tahu V is always tangent to the path. So V is basically in this direction lah. Okay, V is in this direction. The reason kita tinggalkan theta ni sebab kita tak tahu value V pada
pada ketika ini. Pada ketika theta 30 degrees ni dia tak bagi V apa. Dia bagi V 8 meter per second ni when theta equals to 0. Tapi when theta equals to 30 degrees, kita tak tahu apa value V. So we have to find the value of V first. And kita tahu pada ketika ini V is pointing in this direction. V kita dah bagi tahu sebelum ni, V is always tangent to the path. So V mesti point in the tangential axis lah. Okay, so kita guna V dV sama dengan A ds. Kita tahu S sama dengan R theta. Okay, S ni ialah ni. Apa dipanggil? The arc ni. Ini S. Okay, dalam matematik kita dah belajar S sama dengan R darab theta. R ni 2 meter lah. Theta is the 30 degrees tapi convert to radian. So sama dengan 2 theta. S sama dengan 2 theta. So bila kita nak dapatkan value of V, kita kena differentiate. Okay, kita kena integrate. Kita integrate V dV, kita dapat V lah. And then on the right hand side, bila kita integrate sini, kita kena integrate juga yang sebelah kanan. So kita integrate AT ds tadi ni dia jadi 2 d theta. Okay, sebab S kita dah dapatkan ni, S sama dengan 2 theta. So bila dia jadi ds, dia jadi 2 d theta. Okay, 2 theta ni jadi 2 d theta. Okay, so integrate ni, V the lower range ialah 8. Kenapa 8? Sebab initial velocity of V ni 8. 2V. Kita tak tahu V pada this position ni kita tak tahu. So integrate daripada 8 ke V dV, dia akan jadi V square tolak 8 square lah dekat sini. And here, kita integrate daripada kosong, sebab ni theta sama dengan kosong, sehingga theta sama dengan 30 darjah. Okay, sehingga theta sama dengan 30 degree. That's why kita tukar ni. Kalau kita integrate ds, kita tak tahu S ni berapa. So kita convert S ni kepada theta, sebab kita tahu theta ni berapa. Theta ni daripada kosong sehingga theta kepada 30 degrees. So kita tukar integration ni daripada ds kepada d theta. Ini yang reason kenapa kita gunakan S sama dengan R theta dekat sini. Okay. So apa yang kita dapat? Kita tengok yang sebelah kanan ni dulu. Kita tengok yang this side first. So dia akan jadi AT. AT ni kita bawa keluar. Negatif 9.81 ni boleh, negatif 9.81 dan 2 ni kita boleh bawa keluar. Tinggalkan d theta je. Okay, sebab ini semua constant. So negatif 9.81 darab 2. Yang ni kita keluarkan. Kita keluarkan, bawa keluar daripada integration. Sebab you tak integrate the constant. Yang kita integrate hanyalah cos theta di belakang ni. So when you integrate cos theta, apa dapat? Okay, ini kita tengok yang sebelah sini dulu. Ini akan jadi V square over 2. Okay, bila integrate daripada 8 sehingga V. So integrate cos ni dapat sin theta. Okay, so yang ni negatif 9.81 darab 2 ni is this one. Kita bawa yang ni ke sini jadi minus 19.62 sin theta. So daripada 0 hingga 30 degrees. Okay, so ini daripada 8 hingga V. So kita tinggal sekarang ni key in the values lah. Key in the values in this. So kita akan dapat, mula-mula kita key in V. So dia jadi V square over 2. And then kita tolak, key in 8. So jadi 8 square over 2. Kita buat yang sama untuk right hand side. Mula-mula key in 30 degree. So 19 minus 19.62 sin 30 degrees. Tolak dengan minus 19.62 sin 0. Okay, sin 30 degrees tolak dengan sin 0. Okay, so finally yang sin 0 ni sama dengan kosong. So apa kita dapat? Bila kita dah buat all the calculation lah, V ni 8 square over 2 ni 64 bahagi 2 kita bawa ke kanan. And then 2 ni kita darabkan ke sebelah sini. And then V square ni kita square rootkan dia. So in the end we have V is equal to 6.662 meter per second. Ini baru dapat V. Baru dapat V
yang kita boleh gantikan di dalam sini. Kita sebenarnya nak dapatkan V untuk ganti kat sini je. But this V is not given. So macam mana kita nak dapat value of tension? Kita sebenarnya nak cari tension sahaja. Tapi kita perlu cari V ni. So kita dah dapat V sama dengan 6.662 meter per second daripada all the integration semua yang kita buat tadi. So tension at theta equals to 30 degrees sama dengan, kita gantikan ni lah, 6.662 square yang ni minus 19.62 sin 30 degrees. Yang ni 30 degrees lah. So finally barulah kita boleh dapat T at this position is equal to 34.57 Newton. Tadi T pada awal-awal ni 64 Newton. So nampak tension dia berkurangan apabila dia naik ke atas. Okay, so that completes kita punya example problem yang saya nak tunjuk pada you pada hari ni lah. Do you have any question before we take a short break? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Okay. So kalau tak ada soalan, we have learned about the anti-component in the Newton second law of motion ataupun equation of motion, and then kita dah cuba solve a few problems, related problems. So we take maybe a 5 minutes or 4 minutes break. Sekarang 11:11. So kita continue at 11:15. We take a short break and then we will continue with the next topic.
Okay, boleh kita sambung. Oh, jap, before that, let me share with you the link for attendance. So please fill in the attendance lah. Okay, I have shared in the chat box. Okay, so please go to the Google form and key in your student ID for attendance record. Okay, let me continue with the last subtopic untuk chapter 2 ni. So when we finish with this, kita conclude lah chapter number 2 kita habis. So next week kita boleh buat test 1 which will cover chapter 1 and chapter 2. Okay, test 1 ni akan cover dua-dua chapter lah, chapter 1 dan juga chapter 2. And then after that, minggu 9 we can start with chapter number 3 dah. Okay, so let's look at the third subtopic untuk chapter 2, which is still lagi kita bercakap tentang the equation of motion ataupun the Newton's second law of motion, and now we are talking about cylindrical component. Okay, kita dah bincang panjang pun cylindrical component ni dalam chapter 1, so I think I don't need to discuss in detail lah. I hope you know already. So we will recap sedikit tentang cylindrical component, and we will look at the equation yang terlibat, and then finally we'll try to solve one or two problems related to this topic lah. Okay, so tadi saya dah tunjuk tentang initial reference frame ini. So basically we have covered rectangular component and normal and tangential component. Dua coordinate system we have covered already. So now we're going into the third one, which is cylindrical component. Okay, so ini just recap balik lah. Kalau rectangular coordinate ini kita akan define the position of the object based on the origin yang kita set ataupun based on the coordinate system that we have set. So sebagai contoh, if x-axis ni 6 meter, y-axis 8 meter ke atas, so we can write this as 6i plus 1j. Okay, I is the unit vector untuk x-axis, j is the unit vector for y-axis. So coordinate system is fixed on the earth. Okay, ini untuk rectangular coordinate. And then when we go to the equation of motion, kita dah bagi tahu we can write the equation of motion with respect to the axis. So fx sama dengan max, fy sama dengan may, fz sama dengan maz, dan kita guna ini untuk rectilinear motion. And then tadi kita dah belajar tentang normal and tangential coordinate, di mana coordinate system dia boleh berubah-ubah mengikut kedudukan objek. Based on the position of the object, the coordinate system will also move together with the object. Okay, coordinate system is fixed on the particle, on the object. So anti-coordinate move with the particle. Okay, and then kita dah juga tengok satu contoh, in fact, for three-dimensional problem that involve normal and tangential axis, where there is no motion in binormal axis, so total force dalam binormal axis ini sama dengan kosong. Okay, and now let's go to the cylindrical component. In chapter 1 kita dah belajar cylindrical component ni yang melibatkan rotation yang ada angle, ada angle rotation diberi. Okay, so in this case from the position vector r tadi yang kita dah kita dah define dalam rectangular component, kita boleh jadikan dia sebagai axis pula. Okay, ini kita punya position vector r ni kita jadikan dia sebagai axis, which is called as radial axis. Radial axis r. Okay, so unit vector dia ur, radial axis.
And then sama macam normal and tangential, when we have one axis, the other axis ialah 90 degrees ataupun perpendicular kepada axis inilah. So 90 degrees to this axis, or before that, axis yang horizontal ni kita ada satu horizontal reference line so that we can define dia punya angle of rotation. So dalam case yang cylindrical component ni, whenever you see ada rotation involved, dan dia beri angle, dia beri angular velocity contohnya, nanti kita akan tengok example. So dalam case-case macam ni kita akan gunakan cylindrical component. Okay, so macam axis tadi, when we have the radial axis, 90 degrees to the radial axis will be the other axis, which is called as transverse axis. Transverse axis ni kita gunakan simbol theta. Okay, ni kita dah belajar dalam chapter 1 sebelum ni lah. So radial axis R, transverse axis theta. Okay, and this will be counterclockwise from horizontal. So horizontal tadi macam ni, so counterclockwise, lawan arah jam daripada horizontal, kita akan dapat transverse axis ke atas. So kita tak lukis transverse axis ke bawah lah. Sebab kalau kita lukis ke bawah, dia jadi mengikut arah jam. Kita sekarang ni nak lawan arah jam. So bila kita lawan arah jam, it will be pointing ke atas. Okay. So for the equation of motion, kita boleh juga ada case yang melibatkan 3-dimensional, but it is very rare lah. So we will only focus on 2-dimensional, yang ini sahaja, FR in radial dan juga F theta. So kita boleh tulis FR radial sama dengan MAR dan F theta sama dengan MA theta. And in the case if we have 3-dimensional, dia ada FZ sama dengan MAZ lah. Tapi for this dynamics course, kita boleh ignore yang FZ ni sebab kita mostly memang tak akan guna lah. Okay. Dan if you remember, dalam chapter 1 sebelum ini kita dah belajar AR sama dengan R double dot minus R darab theta dot square, dan A theta sama dengan R times theta double dot plus 2R dot times theta dot. So basically kita boleh gantikan lah, yang ni kita boleh gantikan dengan ini. Okay, yang ni nanti kita boleh gantikan dengan ini. Okay, so this one for this component. So kita perlu cari AR ni apa, kita perlu cari A theta ni apa untuk solve kita punya problem ni lah. Most of the time kita nak tahu apa force yang sebelah sini, yang sebelah kiri, left hand side of the equation of motion. Okay, so AR ni kita panggil sebagai, oh ni terbalik ni. This is radial acceleration. This is transverse acceleration. Transverse acceleration is A theta, radial acceleration is AR. Okay, ini terbalik saya punya apa ni yang saya punya slide ni. Okay, itu sahajalah basically. That's all yang kita nak belajar. So basically masih lagi kita gunakan F sama dengan MA. Keyword dia dalam chapter 2 ni ialah F sama dengan MA. Semua yang membezakan A ni A apa. Kalau A to AR, ini formula dia untuk kita calculate. Kalau A to A theta, ini formula dia untuk kita calculate. Kalau A to AT tadi, formula dia ialah V dot. Kalau A to AN, formula dia ialah V square over rho. So kita kena tahu A tu apa. Itu sahaja yang membezakan antara ketiga-tiga coordinate system tadi. Okay. So let's look at an example supaya kita boleh lebih faham lah tentang equation of motion cylindrical component ini. Okay. Now kita tengok problem ni . The smooth 0.5 kg double collar, okay, can freely slide on arm AB. Okay. If the arm rotates with a constant, tengok ni dia bagi constant angular velocity.
Kalau you nampak ada angular velocity, ada theta dot semua ni, kita tahu ini mesti kena guna cylindrical component. Kenapa? Sebab cylindrical component je ada yang theta dot, theta double dot semua ni. Dalam normal and tangential tadi tak ada. Normal and tangential tadi kita ada V dot which is linear. V tu linear. Linear velocity. V dot is linear acceleration. V dot is linear acceleration. Dan untuk AN pula kita ada V square over rho. So tak ada pun theta dot, theta double dot. So when you see a problem that involve theta dot semua ni, maksudnya theta ni tadi kita dah tengok contoh theta kosong, theta 30 degrees. So sekarang ni rotation tu ada apa? Diberi pula rotation punya velocity. Rotation punya velocity, bukannya linear punya velocity. So dalam case ni kita panggil sebagai angular velocity sebab perubahan angle. Bukan perubahan linear velocity ni ialah perubahan apa tu kita panggil perubahan kedudukan. Mula-mula dia dekat sini, position ni, and then dia move ke position seterusnya dengan dalam berapa sela masa dia move tu, so kita dapatlah velocity dia. Tapi dalam case ini dia mula-mula let's say dia berada di sini and then dia rotate. So kita nak tahu sekarang ni rotation punya velocity, which is dalam dynamics kita panggil sebagai angular velocity, perubahan angle, rate kadar perubahan angle. So angular velocity. Dan ada kalau perubahan angle tu kita differentiate lagi sekali over time, dia boleh jadi sebagai angular acceleration. Okay, angular acceleration itulah yang kita tengok theta double dot ni. So this is basically the angular velocity. Let me write sikit. Okay. So ini ialah angular velocity. Okay, saya tulis dengan mouse ni buruk sikit lah. Angular velocity, VEL, angular velocity. Okay, this is angular velocity. Yang theta double dot ini kita kenali sebagai angular acceleration. Angular acceleration. Dia tak sama dengan A. A tu linear acceleration. This is angular angular acceleration je saya. Okay. Angular acceleration. ACC. Okay. So this is angular velocity, theta dot. Theta double dot is angular acceleration. Okay. Okay, so kita baca sekali lagi soalan ni. 5 kg collar can freely slide on arm AB. So collar ni ialah yang bawah ni lah, yang bahagian bawah ni, collar C. If the arm rotates with constant angular velocity, okay, constant angular velocity, determine the force the arm exerts on the collar. So AB ni dia pusing macam tu, so dia akan bagi satu force kepada collar C ni. Determine the force the arm exerts at the instant theta ni sama dengan 45 degrees. Motion is in horizontal plane. Motion is in horizontal plane maksud dia motion ni dalam plane ni, horizontal, bukan plane yang vertical. So bila motion dalam plane horizontal macam ni, weight dia bila motion ni, saya tunjuk contoh ni telefon saya, ni horizontal plane dia macam ni. So force dia akan bertindak ke bawah, ke sini. Kalau motion dalam vertical plane dia macam ni, vertical plane dia macam ni, force dia akan bertindak ke sini. Okay, so itu beza dia. Sebab tu dia bagi tahu motion in horizontal plane ni, dia nak bagi tahu force dia bertindak. Kalau kita lukis free body diagram ni, weight dia ialah ke dalam. So kita tak boleh nak lukis weight ni, dia ke dalam. Okay. Let's draw the free body diagram. Let's draw the free body diagram.
kita akan ada normal force disebabkan ada contact di antara collar dengan yang warna kuning gold ni, dengan dia panggil apa ni, circular guide rod ni. Guide rod ni yang warna kuning gold ni. So ada contact di antara collar dengan guide rod tu, so ada normal force lah. And then ada force F. Ini yang kita nak cari. Force F ni force yang AB punya rod ni beri pada collar. Okay. So kita ada angle theta ni which is sama dengan angle theta dekat sini lah. Okay, through trigonometry kita boleh dapat this theta is equal to this theta. Okay. And then kita kena tahu dia punya axis. Okay, so kita tahu tadi kalau kita tengok daripada cylindrical component yang ni, okay. So kita ada position of the object and then daripada position ni kita sambung terus dia jadi radial axis. Kita sambung terus dia jadi radial axis. So sama juga dalam contoh yang tadi. Kita ada position dia from here. Ini basically the center point lah kat sini. So kita ada position from here to here. Okay, kita ada position ni, dia bagi kat sini R ni. R sama dengan 0.8 cos theta sampai ke sini. So kita continue terus. Ini sebagai radial axis. Okay, ini sebagai radial axis. And then 90 degrees dan counterclockwise ialah the transverse axis. Theta axis kita ke arah sini, ke arah atas. Okay, samalah macam dalam yang saya punya penerangan awal tadilah. Okay. So let's draw ataupun let's list down the forces dalam radial axis. Nampak? Radial axis ni ke sini. Kita tunjuk arrow ni menunjukkan dia positif. Kita tulis positif ke arah sini sebab axis ni ke arah sinilah. Ni nampak? Okay, ini ke arah sini ialah radial axis. So positif radial axis ke sini sama dengan MAR. Okey, apa force yang ada dalam radial axis ni? Apa force yang ada? Force F ini tak ada dalam radial axis sebab force F ni hanya bertindak pada theta axis ni, pada transverse axis sahaja. Yang ada hanyalah component of normal ni. So component of normal ni akan ada satu komponen ke sini, akan ada satu komponen ke sini, ke bawah sini. Okay, macam tu. Ada dua komponen lah. So, komponen ke sini dia negatif untuk radial axis ni. Dia tunjuk ke bawah. So, dia jadi negative NC cos 45 degrees. Okay, 45 degrees ni theta ni lah. Theta 45 degrees. Kita dah tahu kat sini diberi. So, minus NC cos 45 degrees sama dengan MAR. Alright, MAR. Kita nak cari apa tadi? Determine the force the arm exerts. Kita nak cari this F here. Ini yang kita nak cari. Okay, kita nak cari F ni. Okay. So ini kita tak boleh solve lagi. NC pun kita tak tahu apa. AR pun kita tak tahu apa. Kita terus pergi kepada forces in transverse axis, in theta axis ni. So kita tengok F ini ke arah positif. Okay, F ke arah positif. So F jadi F lah, positif F. NC ni dia punya komponen dia ke arah negatif, berlawanan. So dia jadi negatif, tolak. Tolak NC sin 45 darjah. NC minus NC sin 45 degrees sama dengan MA theta. Okay. So F kita tak tahu, NC kita tak tahu, A theta tak tahu, AR pun tak tahu. Okay. Next is to find what is AR, what is A theta. Menggunakan formula ni lah. Kita dah ada formula. AR sama dengan R double dot minus R times theta dot square. Okay. So kita keluarkan satu-satu. Dalam soalan ni dah diberi R sama dengan 0.8 cos theta. Okay. So R dot apa? R dot is dr over dt. dr over dt ataupun d over dt of 0.8 cos theta. Dekat sinilah ada problem sikit lah because we have to use chain rule. Okay, dekat sini balik kepada macam di chapter 1 balik, kita terpaksa guna chain rule
because dekat sini ada theta tapi kita differentiate over time. So kita tak boleh simply differentiate over time, kita kena buat sedikit manipulation. Macam mana nak manipulate? Kita buat d over d theta of 0.8 cos theta, barulah kena theta dengan theta, baru kita boleh differentiate. Dan kita multiply dengan d theta over dt. So bila kita potong d theta di bawah ini, kalau kita potong ini dan kita potong ini, dia akan jadi sama macam sinilah. Dia akan jadi sama macam ni. D over dt sebenarnya. Tapi kita buat sedikit manipulation. Okey, saya erase balik yang ni. Ni, okey. Tak boleh erase. Okey. Alright, so d over d theta 0.8 cos theta. Okey, bila differentiate cos jadi apa? Differentiate cos kita akan dapat negative sign. Bila differentiate cos kita dapat negative sign. So kita dapat negative 0.8 sin theta. Yang ni, kita dapat yang pertama ni hasil daripada sinilah, hasil daripada the first differentiation. Yang belakang ni bila d theta over dt kita dapat theta dot lah macam ni. Kita dapat ni theta dot. So r dot sama dengan minus 0.8 sin theta darab theta dot. Okey. Saya erase ni dulu. Okey. Alright. So next ialah r dot kita dah dapat. Sekarang kita nak cari r double dot. Ni lagi complicated sikit lah. Saya just tunjuk ni for your information. Macam mana kita nak buat. So kalau you tak berapa faham lagi, you boleh go back and play back semula recording ni yang saya akan share so that you will understand lah macam mana kita nak buat chain rule dan juga apa dia panggil product rule ni. Okay, so yang bila kita nak dapatkan r double dot, kita kena buat d over dt of r dot. Okay, r dot kita dekat sini. R dot kita kat sini. So sebenarnya d over dt of r dot ni kita boleh keluarkan 0.8 ni sebab dia constant, dia tak ada apa-apa, dia boleh bawa keluar. So jadi minus 0.8 d over dt sin theta times theta dot. Nampak? Kita nak differentiate over time. Dekat sini dua-dua lagi pun tak ada time juga. So sekali lagi kena guna apa nama dia, chain rule dan juga product rule. Kali ini kita guna product rule. So kita kena guna uv ni. So kita jadikan sin theta sebagai u, theta dot sebagai v. Okay. So kita kena calculate u prime dan juga v prime. Okay, u prime ni ialah d over dt u ataupun tadi kita guna dot, dua-dua boleh lah, u dot ataupun u prime lah. Okay. D over dt of u. U kita apa? U ialah sin theta. So bila d over dt sin theta, kena buat chain rule pula sekali lagi. So sama macam tadi, d over d theta sin theta darab d theta over dt. Yang ni kita boleh potong-potong, samalah macam d over dt sin theta lah. Okay, so d over d theta sin theta, barulah kita boleh differentiate theta dengan theta. So differentiate sin theta dapat positif cos theta. So u prime sama dengan positif cos theta. Yang ni d theta dt jadi theta dot. Okay, so ini ialah u prime. U prime cos theta times theta dot. Okay, dah dapat kat sini kan tadi. Okay, now kita buat v dot pula. Okay, v dot sama dengan d over dt theta dot. Okay, yang ni pun kita kena okay, yang ni dia dah already theta dot ni sama dengan d theta dt. Bila differentiate sekali lagi, dia simply jadi theta double dot lah. Yang ni terus directly boleh buat. Sebab dia dah memang theta dot ni ialah d theta dt. Okay. So bila kita dah ada u prime dengan v prime, okay, saya tulis kat sini u prime yang ni, okay, v prime yang ni yang kita dah dapat tadi, u prime cos theta times theta dot, v prime is theta double dot. Okay. So
apa yang akan jadi bahagian ni? Dia akan jadi macam ni. Ini product rule. Saya dah explain juga sekali kalau tak silap dalam chapter 1. So bila you ada differentiation yang melibatkan UV macam ni, jawapan dia jadi macam ni, simple je. Dia jadi U prime darab V tambah U darab V prime. So macam tu. So that's why kita cari satu-satu. Kita cari U prime ni apa, kita cari V prime ni apa, lepas tu kita tinggal ganti-ganti sahaja. So R double dot ini akan jadi minus 0.8, yang ni kekal lah. U prime. U prime ialah yang ni. So kita isi cos theta times theta dot. Lepas tu darab dengan V. V kita apa? V kita theta dot. So darab dengan theta dot. Bawa theta dot ke sini. Okay, and then tambah U. U kita dekat sini. Sin theta. Dah ada kan? Masukkan saja sin theta. Darab dengan V prime. V prime kita apa? Dekat sini. V prime is theta double dot. So darab dengan theta double dot. Okay, so dapatlah macam ni. Okay, and then dia bagi tahu arm rotates with a constant angular velocity. Kat sini ya. Constant angular velocity 3 rad per second. Theta dot lah ni. Theta dot 3 rad per second constant. Maksudnya bila theta dot constant, theta double dot sama dengan kosong lah. Sebab apa? Sebab dia constant. So dia tidak berubah. With respect to time tu, dia tidak berubah. Jadi dia theta double dot jadi kosong. So bila kita gantikan semua, tadi kita ada R sama dengan 0.8 mana tadi? R sama dengan 0.8 cos theta. So kita gantikan theta ni dengan 45 because kita tengah tengok sekarang ni pada theta sama dengan 45. So bila ganti 45, kita dapat R is 0.5657. R dot pula ialah minus 0.8 sin theta. Theta ni 45. Theta dot ni apa? 3. So tinggal ganti-ganti sahaja. So you akan dapat minus 0.8 sin 45 times 3. Dapat minus 1.6971 meter per second. Untuk R double dot pula, sama macam yang kita dah buat tadi, minus 0.8 cos theta. Theta ni apa? 45. Theta dot 3. Sini 3. Plus sin theta, sin 40 sama dengan sin 45. Theta double dot, this will be 0. Okay, this will be 0. So bahagian belakang ni basically kosong lah. So kita akan dapat minus 0.8 times cos 45 degrees times 3 times 3. So saya tulis 3 square kat sini lah. Plus sin 45 degrees times 0. You dapat R double dot minus 5.09 meter per second square. Okay, yang ni baru R. Ada lagi dalam equation ni theta. So kita kena senaraikan lah. Okay, theta dot ni kita dah ada 3 rad per second, and theta double dot, this one is equal to 0. Theta double dot ni kosong. 0. So kita boleh gantikan AR ni apa? AR sama dengan R double dot. So masukkan R double dot minus 5.091 minus R. Masukkan R dalam ni times theta dot square. Theta dot square 3 square. So dapat AR is minus 10.18 meter per second. A theta pula gantikan R times theta double dot. R ialah 0.56. Theta double dot kosong. Plus 2 times R dot. Minus 1.6 ni R dot. And then theta dot ialah 3. Theta dot is given in the question 3. So dapat value yang sama, minus 10.18 meter per second. Okay, so AR minus 10.18, A theta pun minus 10.18. Okay, belum selesai lagi sebab kita sebenarnya nak determine the force exerted by the arm on the collar. So bila kita ada dua value ini, kita balik semula kepada equation of motion tadi. Ini equation of motion kita tadilah. Kita perlu cari NC dulu. Bila kita dah ada NC, baru kita boleh gantikan NC dalam ni untuk dapat what is the value of F. Yang kita sebenarnya nak ni, value of F. Tapi tadi kita tak ada AR dan A theta. So sekarang kita dah ada AR apa?
A theta apa. So tinggal kita gantikan sahaja. So bila kita gantikan AR ni masuk minus 10.18 kat sini, M ni kita dah ada 0.5 kg. Okay. And then kita dapat value of NC sama dengan 7.2 Newton. And then bila kita gantikan dalam ni, finally kita dapat value F sebenarnya sama dengan kosong. So at this time, force yang di-apply oleh rod ni kepada collar ni ialah equal to 0. Okay. So habislah kita punya example 1 ni selesai. Do you have any question? Topik ni sebenarnya taklah susah mana, tapi sebab ada involvement of chain rule tadi dan juga product rule tu, yang situ kena sedikit berhati-hatilah. Sebenarnya selain itu, you tinggal gantikan all the values dalam formula yang dah ada ni pun. Okay. Dan dalam test nanti yang kita akan buat minggu depan, all the formulas will be given. So you don't have to remember pun formula ni. Saya memang akan bagi formula pada you dalam test. You cuma mesti tahu dekat mana nak guna formula ni sahaja. Dekat mana nak guna and how to use it. Itu saja. All the formulas saya akan bagi, so you don't have to remember lah. You don't have to memorize. Okay. Kalau tak ada soalan, saya continue sikit lagi sebab masa pun dah nak habis. Saya nak tunjukkan tentang tangential and normal force ini. Okay, so dalam contoh ini pun melibatkan satu arm AO ni yang tolak satu objek dekat sini. So bila dia tolak, kita akan ada force yang menolak objek ni lah. Okay, bila kita lukis free body diagram, ada force yang tolak this object by the arm. Okay, and then this object is in contact with the dia punya dia punya jalan ni ataupun platform ataupun slot yang objek ni bergerak. So basically kalau you imagine pergerakan dia, bila slot tu tolak, so objek ni akan bergerak daripada sinilah, dia bergerak turun macam ni. So bila dia bergerak, pergerakan dia tu dia akan ada contact with the surface of this with the wall atau dengan dinding slot ini. So akan ada normal force exerted to the object lah. Okay, so ada normal force dekat sini. And then okay, so bila kita define the coordinate system, nampak ni R dia daripada sini kan. So kita extend terus, this will be our radial axis, and then 90 degrees and counterclockwise kepada radial axis ni ada transverse axis di sini. Okay. Cuma the problem is bila kita nak calculate NC ni kita tak tahu angle dia dekat sini. This angle over here kita tak tahu. So bila kita lukis tangent line ini kepada path ini, okay, ini akan jadi 90 degrees. So basically kalau you tengok balik path dekat sini ni, kita boleh lukis tangent line kepada path ini. Okay, so kalau kita guna tangential axis, inilah tangent axis dia. And then dia sebenarnya 90 degrees kepada contact normal force tadi, 90 degrees kepada normal force. Dan daripada sini kita boleh dapatkan satu formula untuk calculate angle yang di sini antara radial punya line ni dengan tangent line ini. Kita tulis sebagai huruf ni, nama dia psi. Ini huruf Greek lah, Greek punya huruf. Dalam textbook pun dia gunakan huruf ni, dia panggil nama dia psi. PSI kalau tak silap saya lah nama dia. So cara sebut dia psi lah, psi. Dia lebih kurang representation dia macam ni. So ni nampak ni psi punya ni, ni tangent line, ini radial punya line. Dan daripada radial ke tangent line ni, angle dia kita panggil sebagai psi angle. So psi ni bila kita ada function of R ni diberi kan, contoh dekat sini 0.1 theta. Ini function of R. With the function of R yang kita tahu, kita boleh calculate tangent psi ini sama dengan R over dr d theta. So bila kita dapat tangent psi ini, kita boleh dapatlah angle yang di bawah ini.
di bawah ini untuk kita calculate NC nanti. Okay, saya tunjuk satu contoh very quickly. We have 10 minutes. Calculation yang melibatkan kita perlu cari angle tadi. Okay, a can C. Okay, can ni air tin lah. So basically contoh dalam case ni mungkin ini menunjukkan dalam kilang yang menghasilkan air tin. So AO punya arm ni akan tolak tin tu ke bawah. Okay. Having a mass of 0.5 kg, move along a grooved horizontal slot. So ada groove slot ni di mana can ni, air tin ni akan bergerak. The slot is in the form of a spiral. Okay, slot ni dalam bentuk spiral, which is defined by the equation R equals to 0.1 theta. Okay, ni diberi equation ni. Where theta is in radian. If the arm OA rotates with a constant rate. Okay, nampak dekat sini kita dah tahu dah kita kena guna cylindrical component sebab dia bagi theta dot ni constant rate of angular velocity. Okay, determine the force it exerts in the horizontal plane. Determine the force it exerts on the can. The instant theta sama dengan pi rad. Okay, neglect friction. Okay. Let's draw the free body diagram dulu. Kita ada force yang exerted by the arm ni kepada can, and then kita ada normal force tadi macam yang saya tunjuk, and then kita ada tangent line. Okay, dekat sini dia bagi tahu ini motion ni dalam horizontal plane. So horizontal plane ni horizontal plane ialah plane yang macam ni lah, vertical plane macam ni. So kenapa tak ada weight dalam free body diagram? Sebab weight ni ialah dalam vertical plane. Weight ni dalam vertical plane. So kalau basically you lukis weight punya ni kat sini, dia arrow dia menuju ke dalam. Arrow dia menuju ke dalam screen tu. So that's why dia tak muncul dalam free body diagram sebab dia bukan dalam horizontal plane. Itu reason kenapa dia bagi tahu motion ni berlaku dalam horizontal plane. Okay, so ini angle psi tadi yang kita dah tunjuk. So yang sebenarnya kita nak cari ialah angle di bawah ni. So yang angle di bawah ni, simbol ni kita panggil sebagai phi. Atas ni psi, bawah ni phi. Phi ni ialah 90 darjah tolak psi lah sebab angle besar yang ni sebenarnya 90 degrees ni. Okay, kalau kita lukis macam ni, ni nampak. This is 90 degrees. Okay, this is 90 degrees. So nak dapatkan phi ni hanya 90 tolak psi punya angle. So basically guna formula tadi lah untuk kita calculate what is the angle psi. Okay, kita ada R sama dengan 0.1 theta. dr d theta 0.1 lah, kita differentiate dr over d theta. So tak perlu chain rule sebab ini dr over d theta, sini pun ada theta. Dia tak melibatkan time, so boleh differentiate directly. So tangent of psi tadi, formula tadi sama dengan R divided by dr d theta. So R ialah 0.1 theta, dr d theta 0.1. So boleh potong-potong ni. Boleh potong ni, boleh potong ni. So at theta sama dengan dia tinggal theta sajalah. So basically tangent psi sama dengan theta. So at theta sama dengan pi rad, psi sama dengan tangent to the power of minus 1 ataupun arc tangent of theta. Of pi. Of pi. Tapi ini dalam radian. So kalau kita calculate dengan calculator kita mode degree, kita kena sama ada tukar mode kepada radian ataupun kita buat tangent to the power of minus 1 ni of 180 degrees. Okay, pi ni, pi rad sama dengan 180 degree. So kita dapat psi ini sama dengan 72.34 degrees. Okay, 72 darjah, 72.34 darjah untuk psi. So yang kita nak sebenarnya ialah phi. So kita dapat phi is 17.66 degrees. Okay, 17.66 degrees. So basically kita dah dapat angle ini. And then barulah kita move kepada equation of motion tadilah. Okay,
Nampak? Bila kita buat equation of motion dalam radial axis, kita perlu cari component of NC ni dalam radial. Yang ini kita perlu darab dengan cos of phi. That's why kita penting untuk kita cari what is the value of phi ni. Okay. So dalam radial axis ni kita ada satu saja. NC cos phi sama dengan MAR. Okay, dalam transverse axis kita ada FC positif tolak NC sin phi sama dengan MA theta. Okay. So AR dan A theta tadi sama macam yang saya dah tunjuk dalam contoh yang sebelum ni lah. Cuma beza dia dekat sini je. Sekarang ni ada involvement of angle yang kita tak tahu tadi. So macam mana nak calculate angle tak tahu tadi? Dengan kita find the angle psi ni dulu. So angle psi ni kita dapat daripada formula tadilah. Okay. So untuk ini dah diberi theta dot sama dengan 4 rad constant. So theta double dot sama dengan kosong. R sama dengan 0.1 theta. Yang ni mudah sebab dia dalam unit theta. Dia tak perlu kita ni. Tapi sorry, dr dt ni kita kena buat chain rule balik lah sebab r dot ni dr dt. So d over dt 0.1 theta, dia akan jadi d over d theta 0.1 darab d theta over dt, chain rule macam tadi. Okay, yang ni jadi 0.1, yang ni jadi theta dot. So r dot sama dengan 0.1 theta dot. Okay, sama dengan 0.4 meter per second. Kita terus masukkan. Okay, theta dot ni 4 darab 0.1, 0.4. Okay, lepas tu R double dot is D over DT R dot. R dot kita 0.4, so terus dapat kosong lah. Kita dah dapat R dot kita 0.4 tadi, terus dapat kosong kat sini. So at theta sama dengan pi rad, okay, kita terus gantikan AR sama dengan R double dot kosong, okay, minus R is 0.1 pi, okay, theta double dot, theta dot square ialah 4 square, kita dapat minus 5.027. Okay, A theta pula, R is 0.1 times theta, times pi, sorry, theta double dot ialah kosong, tambah 2 times R dot which is 0.4, theta dot is 4, so dapat 3.2. So NC, kita boleh gantikan dalam ni, dalam yang pertama ni, this one, kita dapat NC sama dengan MAR divided by cos theta, dapat minus 2.6 Newton. So finally kita boleh calculate FC dalam equation yang kedua ini sama dengan M times A theta plus NC sin theta daripada sini, okay, daripada from this equation kita bawa ke sini. And finally we will get FC sama dengan 0.8 lah, approximately 0.8 Newton. Okay. So that's all problem yang saya nak share with you, example problem from cylindrical component. Do you have any question on this? Okay, this session is recorded. Saya record sesi ini, saya akan upload dalam Kalam, as well as my lecture from previous semester pun saya dah upload dalam Kalam juga on this topic. Saya explain juga problem yang sama. So ada 2 kali explanation. You can watch both explanation lah. Maybe ada satu yang kurang jelas ataupun satu yang lebih jelas. So you can watch over and over again until you understand about this lah. If you don't understand, if you have any question, you boleh tanya dalam WhatsApp group ataupun you can private message me. I will try my best to answer. Okay, and then regarding test 1 kita akan buat pada hari Isnin minggu depan lah, during class time. Okay, during class tu pukul 10 sampai pukul 12 minggu depan hari Isnin di DK 300 lah, Dewan Kuliah 300, yang di mana kita buat kelas face to face hari tu. Kita akan buat test 1 di tempat yang sama pada masa tersebut. So please be prepared. Test 1 ni saya tak akan bagi you refer pada nota,
Tapi what I can tell you is that all formulas are given. Semua formula saya bagi dalam soalan tu. So you can refer to the formula. You have to know how and where to use the formula lah. Tapi you tak perlu remember all the formula. Saya akan beri formula. Okay, ada apa-apa soalan tentang test 1? Tak ada? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, I think it's already 12 PM. So thank you for coming to the class. Kalau you ada apa-apa soalan tentang test ataupun tentang apa yang kita dah belajar ini, you can apa ni Hello, dengar saya tak? Okay, sorry ya. Alright, so that's all for today's class. I will see you again on Wednesday nanti, hari Rabu. I will give you a few tutorial. Perhaps kalau you ada soalan nanti apa-apa you boleh tanya pada hari Rabu lah. Okay, so thank you again for coming to the class today. And I will see you again on Wednesday. And remember, we have test 1 on Monday next week. Okay, Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. 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 Welcome. Thank you, sir. Sir.